Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Majidah Hamdan. Tumpuan utama sambutan perayaan Hari Lahir ke-87 Tuan Yang Tu Utama TYT yang di Pertuan Negeri Sarawak masih kekal diwartakan pada 14 Oktober 2023. Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Mazuki dalam satu kenyataan media pada Selasa memberitahu tarikh tersebut juga kekal diisytiharkan sebagai cuti umum bagi Sarawak. Bagaimanapun, penganjuran semua acara utama bersempena dengan sambutan itu yang dijadualkan pada 13 hingga 15 Oktober 2023 adalah ditangguhkan ke satu tarikh yang akan ditetapkan kemudian. Sementara itu, seramai 30 jurutera diperlukan untuk menyokong perkhidmatan Global XFAB dan meningkatkan keluaran foundry mereka. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Datuk Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Bopen berkata, usaha kerajaan Sarawak dijangka menarik rakyatnya untuk kembali dan bekerja di negeri ini bagi membantu mengukuhkan sektor semikonduktor dan memenuhi permintaan chip mikro yang semakin meningkat. XFAB is the producing chips, and this chip is used in cars, and they have to be adjusted because you are not using combustion anymore because of the fossil fuel being replaced by fuel cell, and the chip is different. In one car, there are 150 chips. In other words, throughout the world, there is a need of this new chip, and I'm glad that Sarawak is the first to produce designers for chip. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam Majlis Makan Malam sempena penyampaian Anugerah Kecemerlangan Industri Premier Sarawak PISIA 2023 di Pusat Konvensyen Borneo Kuching BCCK pada malam Isnin. Mula selanjut, Premier Sarawak memberitahu ramai rakyat Sarawak yang pernah berkhidmat di luar negara telah kembali ke negeri ini. Even the new Straits Times of Singapore has a special article. They did their own investigation that a lot of Sarawakians are coming back to Sarawak, which is true. You know, methanol, all our engineers coming back. Sarawak Metro, all people working in KL coming back. PISIA 2023 dengan tema Prosperity, Inclusivity, Sustainability Advancing Sarawak Throughout 2030 merupakan penganjuran kali keempat di mana ia telah disertai 30 organisasi dari seluruh Sarawak. Anugerah ini diadakan setiap 2 tahun sekali bermula pada tahun 2017 dan organisasi yang menyertai PISIA 2023 berpeluang mewakili negeri Sarawak ke peringkat nasional iaitu Anugerah Kecemerlangan Industri AKI yang ditadbir oleh Kementerian Pelaburan Perdagangan dan Industri MITI. Laporan seterusnya, Kerajaan Sarawak meneruskan inisiatif diskaun bil elektrik bulanan di bawah Bantuan Khas Sarawak Kusayang BKSS mulai 1 Julai hingga 31 Disember ini. Menteri Teliti dan Telekomunikasi Sarawak Datuk Julaihi Narawi berkata jumlah keseluruhan diskaun dari 1 Julai hingga 31 Disember 2023 dijangka sebanyak RM203.7 juta. Menurutnya, diskaun ini dianggarkan sebanyak RM123 juta untuk pengguna domestik dan RM80.7 juta untuk peniaga kecil yang ditanggung sepenuhnya oleh Kerajaan Sarawak. Kerajaan Sarawak akan meneruskan inisiatif diskaun bil elektrik bulanan sehingga 25% bagi pengguna domestik sehingga 15% bagi peniaga kecil komersial dan sehingga 10% bagi peniaga kecil industri. Penggunaan elektrik untuk bulan Julai hingga Oktober 2023 diskaun akan dimasuk dalam bil bulan Disember 2023. So maknanya any discount given by the government between July to October will only be adjusted dalam bulan Disember. November masih sempat. Penggunaan elektrik untuk bulan November dan Disember itself pula diskaun akan dimasuk masing-masingnya dalam bulan November dan Disember, dan seterusnya masuk bulan Januari 2024. Because yang Disember ini akan masuk dalam bulan yang berikutnya. Beliau berkata demikian dalam satu sidang media di Kuching pada Isnin.
Di samping itu, jelasnya peniaga kecil seperti bengkel, kopitiam, rumah kedai, restoran dan gerai penjajah pula boleh memohon diskaun bil bulanan mereka dengan membukakan permohonan kepada Sarawak Energy sehingga 31 Disember 2023. Kelayakan diskaun ini adalah bergantung kepada penggunaan elektrik tidak melebihi 30,000 kilowatt jam untuk tempoh 1 Julai sehingga 31 Disember 2023 dan terhad kepada pengguna kategori tarif C1 perniagaan komersial biasa maksudnya dan 2 industri biasa. I1 industri biasa. Maksudnya 55,000 kilowatt sebulan secara purata. Jadi 6 bulan je capping kita ialah 30,000 kilowatt jam hour. Tetapi secara puratanya kita hingga 5,000 lah. Maknanya the capping is 30,000 ya untuk jangka masa 6 bulan. Bantuan khas diskaun elektrik ini akan memberi manfaat kepada 700,000 pengguna di seluruh negeri. Di Katibas pula, Menteri Kerja Raya merangkap Ahli Parlimen Kapit Datuk Seri Alexander Nathalinggi dan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Katibas Lidam Ahsan meluangkan masa melawat mangsa kebakaran di rumah Sebum Nangga Masak pada Isnin. Difahamkan sebelum lawatan tersebut, kedua-dua wakil rakyat telah memberi bantuan awal bagi meringankan beban yang dihadapi. Ketika ditemui, Datuk Seri Alexander menyeru penduduk agar membuat laporan polis untuk kemusnahan dokumen penting seperti kad pengenalan, kad bank dan lain-lain supaya dokumen tersebut boleh dibuat baharu. Ujarnya, beliau telah menyuruh tuai rumah dan penduduk mencari tapak untuk membina rumah baharu mereka nanti sambil berharap semua penduduk memberi kerjasama kepada ketua kampung dan agensi yang membantu supaya proses pembinaan berjalan lancar. Dalam pada itu, Datuk Seri Alexander turut menambah bantuan sebanyak RM10,000 kepada mangsa kebakaran bagi tujuan membaik pulih paip dan membina tandas mereka. Paparan berikutnya, setiap kementerian, jabatan, badan berkanun serta agensi kerajaan di negeri ini disaran untuk memperbanyakkan penganjuran melibatkan para penuntut institusi pengajian tinggi seperti universiti awam dan universiti swasta. Timbalan Menteri di Jabatan Primer Sarawak Hal Ehwal Korporat, Penerangan dan Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS, Datuk Abdullah Saidu berkata, ini adalah selari dengan hasrat Primer Sarawak, Datuk Patighi Tan Sri Abang Zohari yang ingin melengkapkan warga penuntut dengan pelbagai maklumat mengenai dasar-dasar kerajaan negeri. Menurutnya, dalam hal ini beliau menggalakkan untuk mewujudkan sebuah program di universiti sama ada di universiti awam atau swasta kerana para pelajar bukan sahaja merupakan warga pengundi tetapi mampu menjadi ejen penyampaian maklumat tentang aktiviti kerajaan. But I think we have to engage with them, share as much information tentang kementerian agensi masing with them so that mereka menjadi ejen maklumat kita di luar secara langsung atau tidak, di kedai kopi dan sebagainya. Ketika mereka bercakap tentang sesuatu aktiviti kerajaan, mereka mampu untuk memberi penjelasan dengan lebih jelas walaupun mungkin tidak lengkap tapi sekurang-kurangnya tidak menjurus ke arah maklumat yang absolutely wrong, yang setengah masak dan sebagainya. Beliau berkata demikian dalam Majlis Making Connection 2023 UKAS Act PROS di Auditorium Museum Budaya Borneo Kuching pada Isnin. Sementara itu, Datuk Abdullah juga berhasrat agar unsur perpaduan diselit dalam setiap program kerajaan yang dijalankan. Jelasnya, hasrat ini perlu dijadikan asas utama yang perlu diterima oleh setiap agensi di Sarawak setelah mendapat permintaan tersebut daripada Premier Sarawak sendiri. Terdahulu, pengarah UKAS Samuel Simon sempat berkongsi maklumat mengenai penubuhan dan peranan UKAS yang menjadi jentera media rasmi bagi Kerajaan Sarawak. Program Making Connection 2023 UKAS Act PROS dijalankan untuk mewujudkan program penglibatan tahunan dengan pegawai perhubungan awam dan pegawai komunikasi korporat dari pelbagai kementerian, agensi serta jabatan dalam mengukuhkan bersama perkongsian strategik. Objektifnya juga untuk memupuk hubungan kerja yang lebih kukuh dalam usaha menyebarkan inisiatif Kerajaan Sarawak dan menyelesaikan isu-isu penting yang mampu menjejaskan reputasi dan imej kerajaan.
Manakala tabung gagasan anak Sarawak Tegas terus komited membawa perubahan serta pembangunan dalam pendidikan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM, pendidikan teknikal dan vocational TVET dan keusahawanan digital kepada rakyat di negeri ini. Timbalan Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Snodan Lawan berkata, Tegas menganjurkan pelbagai program menarik termasuk Carnival Sarawak Career and Training Fair SCAT Fair dengan tujuan menyalurkan maklumat berhubung aspek pendidikan serta peluang pekerjaan kepada masyarakat umum di Sarawak sekaligus memberi peluang bagi meningkatkan kebolehpasaran graduan dan belia. Tegas telah merangka pelbagai program bagi menarik minat dan kesedaran mereka tentang pendidikan TVET. Salah satunya ialah dengan pengajaran SCAT Fair yang kita buat pada hari ini bermula dari tahun 2012. Selain itu, pendekatan Tegas ini juga meliputi penduduk-penduduk di luar bandar dengan memberi kesedaran bukan sahaja kepada pelajar, malah ibu bapa dan penduduk setempat tentang peluang-peluang di dalam bidang TVET melalui program-program seperti Jeraya Wara, Pro-DR, Seminar Wanita Tegas dan juga program komuniti-komuniti yang lain. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam majlis penutupan SCAT Fair 2023 di Miri pada Ahad. Dalam pada itu, sekitar 5,302 pengunjung telah hadir selama 2 hari karnival ini berlangsung bermula pada Sabtu lepas dengan pelibatan lebih 30 agensi yang mengadakan temuduga terbuka, 30 institusi pendidikan tempatan dan luar serta 10 agensi bantuan. Antara pertandingan diadakan ialah Young Innovator Challenge, TVET Battlefield, STEAM Challenge, Tech and Science Track Pitching, JINYIC Challenge, Talent Stage dan Chorus Speaking. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Majidah Hamdan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk Putar UKAS, Sarawak.jvmy dan UKAS channel di YouTube. Sebelum mengakhiri berita UKAS edisi Tengah Hari ini, saksikan sorotan Majlis Makan Malam sempena penyampaian Anugerah Kecemerlangan Industri Premier Sarawak PISIA 2023 yang disempurnakan oleh Premier Sarawak di BCCK pada malam Isnin. #Saluran Informasi Rakyat Salam UKAS.